Baik, anda masih lagi menonton Malaysia Memilih bersama saya Najib Arif. Sudah pasti kita memberikan tumpuan kepada bagaimana untuk mendepani cabaran ekonomi global. Kita melihat bahawa banyak negara maju, khususnya Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi. Malah ada juga negara-negara maju yang sudah pun berdepan dengan kemelesetan teknikal. Kalau kita sebutkan dua sukuan yang mencatatkan penurunan pertumbuhan dan sebagainya. Ini dikatakan tempiasnya akan sampai ke Asia dan juga Malaysia juga tidak terkecuali. Namun kalau kita melihat data ekonomi kita masih lagi positif dalam pelbagai sektor dan sebagainya. Namun tahun hadapan, apakah cabarannya? Apakah tugas berat yang harus digalas oleh pemain-pemain politik ini dan juga ahli parlimen yang bakal dilantik ke dalam kabinet nanti di bawah kerajaan baru? Apakah cabaran mereka? Terlebih dahulu, untuk kita melihat data ekonomi terkini dan juga terbaru, ini adalah berkaitan dengan prestasi ekonomi Malaysia yang boleh saya bawakan pada jam ini adalah berkaitan dengan kedudukan keluaran dan bergerak kasar KDNK terlebih dahulu. Baik, KDNK Malaysia kalau kita melihat pada tahun ini diuncurkan sekitar 5.1%. Ini berbeza mengikut siapakah yang membuat unjuran tersebut. Ada yang mengatakan bahawa 5 ke 6%, ada sehingga 7%. Tetapi konsensusnya kalau kita melihat secara purata 5.1% yang diunjurkan. Pada suku kedua 8.9% kita rekodkan dan insya-Allah Jumaat ini kita akan ada suku ketiga akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia. Berapakah angkanya itu akan membentuk kepada tahun penuh termasuk pada suku keempat nanti. Baik, bukan itu sahaja, kita melihat sorotan statistik ekonomi Malaysia juga dari segi indeks pelopor Malaysia ataupun IP, iaitu sekitar Julai adalah pada 4.1% berbanding dengan Jun 5.3%. Bukan itu sahaja, kita melihat juga dari segi ekspor Malaysia pada sektor luaran pada Ogos 2022 iaitu pada 141.3 bilion ringgit ataupun 48.2% berbanding dengan sektor import kita pada nilai 124.4 bilion ringgit ataupun 67.6%. Okey, kalau kita melihat prestasi pasaran buruh pada Julai iaitu penduduk yang bekerja meningkat 4.5% berbanding dengan kadar pengangguran setakat ini 3.7%. Kalau kita melihat masih lagi lebih tinggi berbanding dengan paras pra-pandemik iaitu sekitar 3% yang boleh kita terima keadaannya. Namun ini adalah menunjukkan sedikit penurunan berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Okey, bukan itu saja data ekonomi kita mahu lihat, kita juga ingin melihat kepada indeks pengeluaran perindustrian IPP sudah pasti meningkat 12.5% tahun ke tahun. Kita melihat juga dari segi nilai jualan sektor pembuatan 148.4 bilion ringgit. Ini merekodkan atau menunjukkan bagaimanakah keadaan industri kita prestasinya pada tahun ini dan juga nilai sektor seperti nilai jualan sektor borong dan juga runcit setakat Ogos 2022 juga menunjukkan peningkatan 33.7% tahun ke tahun. Dan juga kalau kita melihat indeks harga pengguna IHP, ini penting kerana ini mengukur inflasi, melihat kepada 4.7% setakat Ogos, ada juga sedikit penurunan namun masih lagi disifatkan tinggi. Kalau kita melihat indeks harga pengeluar industri ataupun IHPR ini 6.8 Ogos setakat Ogos. Saya percaya ada angka terbaru pada bulan September. Nanti kita akan bawakan angka tersebut. Dan kalau kita melihat, bukan itu saja. Kalau kita melihat unjuran kemelesetan ekonomi tahun 2023, ini kajian yang dilaksanakan oleh KPMG International. Ini sangat menarik sekali kalau kita melihat dapatan kajian oleh KPMG ini antara CEO ataupun ketua pegawai eksekutif ini menunjukkan bahawa 58% mengambil langkah awal untuk mendepani keadaan tidak menentu. Ini apa yang mereka rasakan CEO tersebut. 55% menjangkakan kemelesetan adalah sederhana dan juga singkat. Bukan itu sahaja, kalau kita melihat juga ada juga yang mengatakan bahawa dari segi dapatan tersebut, tahap keyakinan CEO dalam kajian KPMG menunjukkan 73% yakin dengan daya tahan syarikat untuk berdepan cabaran 6 bulan berikutnya. Tetapi 71% yakin terhadap daya tahan negara masing-masing. Angka ini agak tinggi dan juga positif. Namun ada juga dari segi 44% CEO merancang untuk membekukan pengambilan pekerja. Di peringkat antarabangsa juga kita mendengar berita ini. 40% CEO mengatakan akan mengurangkan margin, keadaan semasa ini akan mengurangkan margin keuntungan mereka. Dan juga 43% menguruskan kos dengan kenaikan harga ini dari segi bagaimana untuk menguruskan kos overhead mereka dan sebagainya.
Kalau melihat kepada 29% dapatan memberhentikan sementara ataupun mempertimbangkan semula usaha alam sekitar ESG ini, manakala 47% bercadang untuk melakukannya dalam beberapa bulan lagi. Ini dari segi ESG lah, kerana sekarang kita bercakap soal ESG dan sebagainya. Bagaimanakah ideanya akan dibawa ketika berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi? Baik, perancangan CEO dalam sumber modal alternatif ini, kalau kita melihat 70% CEO melihat ketersediaan modal bagi pelaburan baharu akan memberikan kesan kepada organisasi masing-masing. Ini berkaitan dengan bagaimanakah pemberian kredit dalam pasaran tersebut. 61% memperuntukkan lebih banyak pelaburan modal untuk membeli teknologi baharu, sama ada perniagaan pada ketika ini sudah pun bersedia untuk mengajukan hadapan dengan adaptasi teknologi, dan 65% mempertimbangkan perkongsian baharu menerusi transformasi digital. Baik, bukan itu sahaja kita melihat dapatan, ini juga adalah dapatan terbaru berkaitan dengan OPR yang memberikan gambaran bagaimanakah dasar monetary kita dibentuk. Kalau kita melihat pada angka terbaru 2.75% diumumkan oleh Bank Negara, masih lagi rendah berbanding dengan kadar sebelum pra-pandemik, iaitu 3%. Adakah ini akan berlaku peningkatan pada Januari nanti? Ini bergantung kepada tahap inflasi kita dan apa yang akan diumumkan oleh Bank Pusat Amerika Syarikat ataupun The Fed sendiri dan keadaan ekonomi semasa. Kalau kita melihat permintaan swasta 18.2% itu memberikan gambaran bahawa itu adalah satu perkara yang akan dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Itu adalah dapatan untuk melihat kepada keadaan OPR di Malaysia. Negara ASEAN juga kita melihat ini setakat terkini 2.5% di Singapura. Ini adalah ada angka terbaru 2.75%, 3.85% di Singapura, Indonesia 4%, hampir kepada 5% kenaikan OPR-nya. Thailand masih lagi 1%, Filipina dan juga Vietnam. Baik, ini adalah antara bagaimana dapatan dan juga kajian melihat kepada keadaan semasa untuk ekonominya. Saya nak bersama dengan Dr. Juwita Muhammad, iaitu pengarah unit ekonomi dan juga perniagaan Ideas. Assalamualaikum Dr. Juwita, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Doktor, ada banyak data yang saya bentangkan. Tadi juga saya ada bercakap dengan Profesor Azizuddin. Ini berkaitan dengan kajian juga melihat bahawa ramai pengundi merasakan bahawa isu ekonomi ini gagal diurus dengan baik. Mereka merasakan inilah harus menjadi tumpuan dalam manifesto pada kali ini. Data tadi menunjukkan bahawa ekonomi kita mungkin positif dalam banyak sektor. Tahun hadapan sudah pun diberikan jaminan ataupun penjelasan oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Seri Zafrul bahawa cabaran akan datang ke kita. Kalau kita melihat negara maju sudah pun berdepan kepada setan, apakah persediaan kita, adakah naratif dalam kempen politik pada kali ini, PRU pada kali ini cukup mengambil kira faktor luaran yang akan mengganggu gugat ekonomi kita, Dr. Juwita? Terima kasih Najib, soalan yang sangat mencabar bagi saya untuk dijawab dalam masa beberapa minit ini. Tapi saya rasa, ya, bila kita lihat keadaan ekonomi negara, akan adanya kemelesetan ekonomi sedunia, dan sebagai sebuah negara yang kecil tetapi terbuka, Malaysia akan terkesan dengan fenomena tersebut. Jadi sebelum ini saya telah pun berbincang dengan institusi-institusi di luar melihat masalah ini di ASEAN dan juga di peringkat global. Jadi mereka UMRO telah memberikan sebuah pandangan bahawa keadaan ekonomi Malaysia yang juga termasuk dalam rantau ASEAN ini agak kukuh buat masa ini. Tetapi keadaan ekonomi, pengembangan ekonomi kita ini akan juga terkesan dengan betapa dalam atau betapa betapa panjangnya jangka kemelesetan ekonomi sedunia ini. Jadi kita perlu mengambil kira dari sudut tersebut. Kalau penguncupan pertumbuhan ekonomi adalah dalam masa setahun, saya rasa Malaysia masih lagi boleh menggunakan polisi domestik untuk memastikan keadaan di Malaysia masih lagi terbendung. Tetapi sekiranya
kemelesetan ekonomi sedunia ini adalah lebih panjang daripada beberapa tahun dan dalam keadaan yang deep recession, dan itu Malaysia juga akan terkesan dengan fenomena tersebut. Apa yang kita boleh lakukan sekarang adalah untuk memperkukuhkan lagi posisi Malaysia sebagai destinasi untuk memberi tarikan kepada foreign direct investor kita. Pada masa ini kita lihat negara-negara seperti di dalam ASEAN dan juga di luar ASEAN masih lagi terus melabur di Malaysia, bukan saja dalam sektor pembuatan tapi juga dalam sektor perkhidmatan, dan ini kita boleh terus memperkukuhkan lagi dengan adanya polisi-polisi berkaitan dengan pelaburan yang lebih jelas dan yang lebih teratur, jadi lebih transparent. Sekiranya semua polisi ini dibentang dengan jelas dan terang, ini membuatkan kita menjadi salah satu negara destinasi yang sangat menarik. Itu nombor satu. Nombor dua, saya fikir dalam masa yang akan datang ni, beberapa bulan ini, kerajaan baru perlu melihat tentang bagaimana kita boleh memperkukuhkan lagi social safety net ataupun keselamatan sosial, jaringan keselamatan sosial kita di Malaysia. Buat masa ini, kita masih lagi bergantung kepada pelbagai cash transfer, pemberian wang secara one-off, dan juga pemberian subsidi yang agak tidak tersasar. Jadi untuk beberapa bulan yang akan datang ni, kita perlu melihat atau perlu menyelidik bagaimana jaringan keselamatan sosial kita ini boleh diperluaskan lagi untuk bukan saja merangkumi subsidi, bukan saja merangkumi one-off cash transfer, tetapi juga bagaimana untuk memperkukuhkan sektor pension kita, dan untuk maksudnya bukan saja untuk mereka yang bekerja dalam sektor formal tapi juga sektor yang bukan formal. Lagi satu item yang saya rasa kita perlu memberi tumpuan adalah tentang polisi pekerja kita. Ini termasuk dalam social safety net yang lebih luas, di mana Malaysia sepatutnya memperkasakan para pekerja untuk membolehkan perbincangan tentang package-package berbentuk kewangan dan juga bukan kewangan. Jadi dengan ini, sekiranya perbincangan ini boleh diadakan dengan para majikan, ini boleh memberi kesan yang baik terhadap peningkatan gaji yang bukan saja bergantung kepada kenaikan secara RM200-300 setiap 2 tahun atau 2 tahun, kalau kita lihat balik kepada minimum wage law kita. Jadi saya rasa ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan dan boleh kita lakukan dalam masa jangka yang terdekat ini supaya negara kita dan juga rakyat Malaysia boleh lebih mendapat boleh mendapat protection yang secukupnya. Okey. Dr. Juwita, saya faham kalau bercakap isu ekonomi ini memang kita tak cukup masa. Kita perlu memberi masa yang lebih kepada Dr. Juwita. Tapi insya-Allah selepas ini kita akan terus berhubung dengan masa bersama Dr. Juwita untuk mendapatkan perkembangan terkini. Terima kasih Dr. Juwita Muhammad, Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan IDEAS, dan juga kita melihat mencantumkan data ekonomi semasa. Cabaran semakin mendatang ke Malaysia. Bagaimanakah persediaan ini dihadapi oleh ahli-ahli politik yang bertanding dalam pilihan raya pada kali ini? Bagaimanakah kestabilan pentadbiran yang ingin dicapai melalui PI 2015 ini mampu menyelesaikan segala ketidaktentuan ekonomi yang kita hadapi pada ketika ini. Baik, sekian sahaja Malaysia Memilih untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.